أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatil Islam assalam wa tahiyyati ahlil jannah. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah iman dan Islam dan juga petunjuk serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amalan yang saleh yang kita lakukan sebelum daripada kita meninggalkan alam dunia ini, yang mana kalau kita melihat kepada mereka-mereka yang telah pergi ke alam barzakh ataupun alam selepas daripada dunia ini, yang mana alam barzakh ni alam yang tidak ada yaumul amal, tidak adanya yaumul amal, tidak ada hari untuk buat amalan. Yang ada yaumul amal ini iaitulah hari ataupun ketika mana kita duduk di alam dunia. Di alam akhirat dia tidak ada yang namanya yaumul amal, akan tetapi dia ada yaumul jaza, yaumul hisab. Yang ini kita kena jelas. Yang mana kita duduk di alam dunia pada hari ini, yang ada mana alam dunia ni dia ada macam-macam. Dia ada perasaan sedih, dia ada perasaan gembira, dia ada perasaan kecewa, dia ada perasaan suka, ada perasaan marah. Macam-macam lah alam dunia ni. Ada sakit, ada sihat. Ini alam dunia. Yang mungkin kadang-kadang sebahagian daripada kita tertekan dengan kehidupan di atas dunia ni. Kenapa? Kerana ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing. Jadi itulah alam dunia, alam yang mana adanya ujian yaumul amal, hari yang mana kita nak buat amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita berpindah kepada alam barzakh, yang mana alam barzakh ni alam yang
tidak adanya yaumul amal, dan belum yaumul jaza. Sebab itulah orang-orang yang telah mati, bila mana dia dah mati, kalau boleh dia minta supaya apa, nak datang ke masjid semayang 2 rakaat pun cukup dah. Orang yang mati ni tuan-tuan sekalian, kalau dia mati, dia nak minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa, dapat semayang ke masjid 2 rakaat pun cukup dah. Kenapa? Kerana dia melihat bagaimana besarnya amalan itu, besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka-mereka yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita yang hidup ni tak nampak lah, tidak merasa nak kepada benda tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, di antara amalan yang terbaik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal ila Allah, apakah amalan yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi jawab, as-salatu fi waqtiha. Nabi jawab, salat pada awal waktu. Maknanya salat bila mana selepas daripada azan dan juga iqamah, maka terus kita semayang. Ini salat yang mana, salat yang Nabi kata yang terbaik, iaitulah ibadah yang mana salat pada awal waktu. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana tak semua orang boleh semayang awal waktu. Bila mana sebahagian daripada kita ni kadang-kadang dia tengok, bila masuk waktu dia tengok jam. Bila masuk waktu dia tengok jam. Maka bila dia tengok jam, dia kata apa? Ada lagi ni 2 jam, 3 jam, 4 jam, dah lah semayang. Ini sebagai orang ni, dia melihat kepada bila banyaknya waktu tu, tak apa, boleh semayang. Akan tetapi yang paling terbaik sebenarnya iaitulah semayang pada awal waktu. Kerana orang yang semayang lewat, dia semayang kerana apa? Semata-mata untuk bebas daripada semayang. So sebenarnya orang yang semayang akhir waktu ni sebenarnya dia nak bebas daripada hukuman semayang itu. Orang tak semayang, tapi semayang lewat lah. Yang penting semayang. Ini tapi yang terbaik iaitulah semayang pada awal waktu. Kenapa? Kerana awal waktu ni lah macam-macam ujian yang Allah Ta'ala uji bagi orang yang nak memilih akhirat ataupun pilih kehidupan dunia. Tengok pada awal waktu tu, kadang-kadang awal waktu ni dia mari ujian tu, rasa malahnya, rasa penatnya, nak tinggal dunia, sibuk bekerja, nak tinggal dunia on the spot. Bila mana Allah Ta'ala panggil ni, bukan benda yang senang. Sebab tu tuan-tuan sekalian, para sahabat-sahabat Nabi pun berniaga. Mereka mencari rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Tapi bila mana masuknya waktu semayang, para sahabat Nabi on the spot boleh tinggalkan perniagaan mereka, meninggalkan jual beli mereka, datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersemayang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka ni, bagi mereka dunia ni hanya sekadar ibarat kita pegang di tangan kita. Dunia ni kita pegang di tangan kita, dan dunia ni tidak masuk beresapi dalam hati sanubari mereka ini. Yang mana mereka ni bukan kata tak nak dunia, nak dunia. Ada lah, memang kena cari rezeki sebagainya. Akan tetapi sampai di tangan saja. Bila ada orang nak, dia lepas, diberi, tak masuk dalam hati mereka.
Kerana orang yang cintakan dunia sampai tahap bukan pegang di atas tangan, bahkan dalam hati pun cinta pada dunia, tak nak lepaskan dunia. Yang ni yang bahaya tuan-tuan sekalian. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takut mati. Yang penyakit yang Nabi sebut pada umat akhir zaman ini, iaitulah yang mana mereka ni cinta sangat kepada dunia. Duk kejar sangat dunia yang sikit ini, duk berebut. Sedangkan akhirat yang luas, ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa-siapa nak berebut. Antaranya solat awal waktu. Sembahyang awal waktu ni banyak kelebihan dia. Memadailah Nabi sebut afdal amalan yang paling terbaik, iaitulah kita sembahyang di awal waktu. Kenapa? Ketika itulah nak melihat bagaimana kesungguhan kita, kecintaan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kata sedap ustaz, orang hak pecing boleh lah. Umur 60, 70 tak ada kerja buat. Kita ni kerja banyak. Kena orang muda. Banyak lagi tak kena dunia. Jadi masa itulah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau daripada awal lagi dia tahu kelebihan ini, dia tahu ganjaran ini, maka dia lawanlah dengan kekuatan yang kemampuan yang dia ada, keimanan yang dia ada, yang mana untuk memastikan dia ni mengikut apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi kita punya kita panggil apa, sebagai suatu motivasi untuk kita, supaya apa, kita ini mengikut apa yang terbaik yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata memanglah kadang-kadang ni mari ada kerja, itu lain cerita lah, ada masyaqqah sebagainya, tapi yang terbaik. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kalau kita tengok kadang-kadang yang mari sembahyang lewat-lewat ni sebab apa? Kadang-kadang dengan alasan yang tak munasabah pun, kan? Kadang-kadang tengok ada duk kedai lepak, ada duk isap rokok sebagainya, ada lagi duk di jalan-jalan, ada lagi duk di rumah tengok TV. Ini yang berlaku. Tak ada kerja buat pun sebenarnya. Tapi kenapa tidak meninggalkan sekejap dunia tu, datang ingatkan diri kita, sedarkan diri kita daripada kelalaian yang kita telah lalai seharian di atas dunia ni. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nak istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah pada malam ni tuan-tuan sekalian. Kita masih lagi meneruskan berkenaan dengan tafsir surah Yasin, yang kita telah masuk pada ayat yang ke-60. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala mengatakan, bukankah alam ahad ilaikum, bukankah aku telah perintahkan kamu, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan ini, kata Allah Ta'ala, lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, musuh yang sangat jelas, musuh yang sangat nyata, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan tanya pada orang kafir nanti di hari akhirat kelak dengan satu pertanyaan yang menghinakan mereka. Allah Taala akan tanya satu pertanyaan yang mencela mereka, yang menghukum mereka. Tidakkah wahai anak Adam, aku telah memerintahkan kamu melalui rasul-rasul yang diutuskan, melalui ulama-ulama, melalui orang-orang alim yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala,
alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Tidakkah aku telah perintahkan kamu semua wahai anak Adam, jangan kamu sembah syaitan. Allah Ta'ala akan tanya benda ni. Ketika itu orang kafir rasa begitu hina. Bila mana Allah Ta'ala tanya soalan ini. Dan soalan ini bukan kata nak suruh jawab. Jawapan dah tahu dah tuan-tuan sekalian. Tapi nak tanya ni nak menghina dia, nak mencela dia, perbuatan dia dulu. Yang mana Allah Ta'ala kata, jangan anak Adam ni, jangan sembah syaitan. Dan kalau kita tengok atas dunia ni, tak ada manusia kata dia sembah syaitan. Kalau tengok Hindu kata dia sembah patung. Patung-patung gajah, kadang patung monyet kan? Bagi mereka dewa lah. Orang Hindu kata sembah dewa ni, ada dewa ni, banyak dewa buat dia ni. Orang Kristian kata tak sembah syaitan. Dia sembah Yesus, sembah Nabi Isa. Nabi Isa bukan syaitan. Bagi dia ni, Nabi Isa ni anak Allah. Ni bila masa pula Allah beranak. Ni benda-benda yang syirik. Jadi apatah lagi kita orang Islam, semua orang mengaku bahawa kita semayang dan sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanya orang Islam, sembah apa? Sembah Allah. Semayang sembah Allah Ta'ala. Yang mana sebenarnya makna sembah syaitan ini, ia telah taat kepada syaitan. Kita ikut kepada perintah syaitan. Kita patuh kepada syaitan tadi, yang mana supaya kita mengerjakan kerja-kerja yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu maksud dia. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Memang kita kata tak sembah, tapi ikut jejak langkah tu. Duk ikut kepada benda-benda yang telah disuruh oleh syaitan tadi. Yang mana syaitan ini yang merupakan musuh tradisi bagi anak-anak Adam, bukan keturunan kita saja. Bahkan pada zaman Nabi Adam lagi, syaitan menjadi musuh kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang mana syaitan ini dia lama dah berjanji akan menyesatkan anak-anak Adam ini. Dia mengatakan la'ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. La'ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Syaitan kata apa? Tentulah aku akan menyesatkan zuriat keturunan dia. Illa qalila, melainkan sedikit daripadanya. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kalimah la'ahtanikanna, ahtanikani daripada makna al-hanak. Al-hanak ni apa? Dagu yang paling bawah ataupun rahang yang paling bawah. Ni dagu kita ni, rahang paling bawah ni dipanggil al-hanak. Kalau kata-kata hanakud dabah, itulah tali yang diikat pada mulut binatang tunggangan. Macam naik kuda tu. Kena bubuh tali. Dia mengekang kita punya ni, dagu ni. Jadi nak gambarkan di sini bagaimana syaitan ini ataupun iblis ini, yang mana seolah-olah dia ni duk tarik manusia, duk pancing manusia ni. Macam kita ni ibarat binatang tunggangan yang dia tunggang, nak ke mana kita ikut belaka. Ni la'ahtanikanna dzurriyyatahu. Syaitan janji dah tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Dia tak nak masuk neraka seorang diri. Memang syaitan iblis ni confirm neraka, tapi dia kata aku tak nak masuk seorang-seorang, aku nak masuk sekali dengan anak-anak Adam yang lalai kepadamu. Ni syaitan ni. Allah Ta'ala pun pesan pada kita, ya bani Adam, wahai anak Adam, jangan kamu sembah syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan.
Tuan-tuan sekalian, tengok macam mana pada hari ini ramainya manusia yang terpengaruh, yang dipengaruh dengan ajakan syaitan. Banyak mana pada hari ini syaitan menyesatkan kita. Di antaranya syaitan ni dia ada senjata-senjata dia. Di antaranya lah Allah Ta'ala mengatakan, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan desak serta pujuklah sesiapa yang kau dapat memujuknya dengan suaramu. Maknanya apa? Perkataan al-istifzaz dengan makna gangguan yang dahsyat, pengaruh yang kuat, kesan dengan suara yang tinggi dan kuat. Ini dia. Jadi kadang-kadang ni tuan-tuan sekalian, kita boleh faham dah. Yang mana iblis ni dia ada suara yang tinggi. Iblis ni suara dia kuat, suara dia tinggi, dan dia akan angkat suara dia tinggi-tinggi untuk apa? Mempengaruhi tentera-tentera dia. Nak menghayalkan tentera-tentera dia. Supaya apa? Terkesan dengan bisikan suara syaitan ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku, kita boleh lihat pada bagian ini. Tuan-tuan tengok kalau ada konsert, kan? Konsert yang jenis apa? Lagu-lagu yang main gitar tu. Dia kalau boleh pitching tu nak sampai nak cabut gitar, kan? Nak buat dah erti lah. Kalau buat kejut pula, kan? Hak belakang pandai lah kot. Dia main gitar, dia popok dia ni main nyanyi lagu konsert. Tak kira black metal apa metal tu, siapa dah ingat ke diri. Tu itulah di antara senjata syaitan. Dengan nyanyian yang kuat, dengan muzik yang kuat, tambah pula tak cukup dengan tadi, datang pula dengan penari-penari. Dan penari ni kalau hak lelaki tak sedar, dia mesti penari-penari wanita. Kalau wanita pula bukan hak dia tutup aurat, kan? Bakal tudung labuh, jubah labuh, hak ni tak panggil. Hak dia panggil hak mana? Hak berbagel, hak telanjang bulat, hak ni dia panggil. Nari depan ramai-ramai. Inilah di antara senjata syaitan, tuan-tuan sekalian. Betapa ramai pada hari ini kalau kita lihat anak-anak muda kita menjadi khayal, terpengaruh dengan lagu-lagu muzik ni sebagainya. Sampai tahap dengar, bila mana meletakkan lebih, kita panggil apa, sampai tak tahu dah halal haram, sampai tak tahu dah waktu sembahyang bang, sampai tak tahu dah mana nak menguruskan diri sebagainya. Kenapa? Dok layang ke lagu-lagu tadi itu. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan, yang mana wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis, ada di kalangan manusia ini yang membeli lahwal hadis. Lahwal hadis ni apa? Iaitulah nyanyian-nyanyian, kata ulama. Mereka beli, manusia ni beli nyanyian-nyanyian ini supaya apa? Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia ini daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti, tuan-tuan sekalian, kalau kuliah maghrib berapa orang boleh mari? Hak ni lah berapa orang? 20 orang katalah, 30 orang. Cuba buat konsert. Buat konsert bukan 30 orang, 30,000 mari. Betul tak? Tahu dia 30,000 mari. Kalau buat konsert tak ada mari 30 orang kalau konsert ni. Hak mari ni 30,000, 40,000, jalan jam, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita pada hari ni nak supaya apa? Biarlah majlis ilmu ni, biar dia hak jam, biar dia orang tak boleh nak jalan dah. Macam majlis ilmu yang dibuat ada Ustaz Azhar, Ustaz Wadi Anwar dan sebagainya. Ini di antara benda yang kita nak supaya apa? Majlis ilmu ni subur dengan anak-anak muda yang memenuhi di setiap jalan-jalan yang ada. Tapi jangan-janganlah boleh berlaku gitu. Hak biasanya kalau konsert apa lagi? Hak jenis-jenis gitulah, Avanza ke mana lah. Semua-semua tu kalau buat ramai mari.
Ramailah tukang tengok, ramailah tukang sia. Yang ni lah tuan-tuan sekalian, di antara kita panggil senjata syaitan ini untuk menyesatkan anak-anak Adam ini. Yang mana wama ya'idumu syaitanu illa ghurura, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Jadi kita kena ingat bahawasanya syaitan ini dia akan menjadi tentera-tentera Dajjal. Yang kita sebut sama akhir zaman ini, syaitan sendiri akan jadi tentera-tentera Dajjal. Ini bahaya fitnah Dajjal, tuan-tuan sekalian. Yang mana bila Dajjal datang pada akhir zaman nanti, yang mana dia akan ajak pengikut-pengikut dia yang memang yang ingin pada dunia. Sebab itulah kita sebut sama bab ni. Kenapa kita bimbang manusia-manusia ni bila mana meletakkan harta dunia sebagai dasar kehidupan dia, maka dia sanggup ikut Dajjal nanti. Itu kita bimbang, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana dasar dia dunia, dasar dia kebendaan, materialistik. Itu yang lahirnya kapitalisme, lahirnya komunisme. Kenapa? Kerana dasar kebendaan. Melainkan Islam saja dasar dia bukan dasar kebendaan. Islamnya dasar dia Al-Quranul Karim, dasar dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam. Sedangkan fahaman-fahaman yang lain dasar dia apa? Meletakkan material sebagai suatu benda yang mesti diikuti. Tak peliklah bila Dajjal mari, tuan-tuan sekalian, yang Dajjal ni muka huduh. Bukan comel pun Dajjal ni. Mata buta sebelah, dahi tulis kafara, kafir. Badan macam kita juga manusia. Tapi kenapa ramai yang ikut Dajjal? Kenapa? Pengaruh daripada dunia tadi itu. Saat mana Dajjal mari ni, saat ketika manusia dalam kesempitan hidup, dalam kesusahan hidup, dalam keadaan tak boleh makan, dalam keadaan tak boleh minum, dalam keadaan tak ada apa benda dunia ni. Ketika itulah Dajjal akan datang mengajak manusia supaya ikut dia. Ni saya ringkaskan ni, panjang cerita Dajjal ni. Dan bila mana Dajjal datang, tuan-tuan sekalian, ada dua malaikat yang akan ikut dia. Dua malaikat yang akan ikut dia. Dan malaikat ini, tuan-tuan sekalian, bila mana datang ke bumi, memang dia tak akan jadi rupa malaikat lah, rupa manusia. Dan bila mana Dajjal yang akan tanya kepada seluruh hadirin, hadirat yang hadir ketika itu, yang mendengar ceramah Dajjal, yang mengikut Dajjal ini, sudah tentu jumlahnya bukan 30 orang macam ni. Jumlah dia beribu-ribu, berpuluh ribu tentera-tentera Dajjal ini, pengikut-pengikut Dajjal. Dajjal akan kata apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Malaikat yang ada kiri kanan Dajjal tadi mengatakan apa? Yang kanan kata anta kadhib, muni bohong. Muni bohong. Yang kiri kata betul, muni bohong. Masalahnya apa yang berlaku? Manusia yang ada ramai ketika itu, dia hanya dengar hak betul je, hak bohong dia tak dengar. Faham tak? Seolah-olah bila mana Dajjal kata alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu, malaikat yang ada sebelah kiri mengatakan betul, betul ni hak ni, bukan betul hak Dajjal tu. Tapi manusia bila melihat, dia menyangka, maknanya malaikat pun setuju Dajjal ni Tuhan. Allah, ini fitnah besar, tuan-tuan sekalian. Fitnah besar ni. Kalau iman kita hanya sekadar biji sawi, mudah sangat kita nak ikut Dajjal ni. Bayangkan kalau iman kita 10%, bayangkan, malaikat pun kata ya, susah, tuan-tuan sekalian. Sedangkan Nabi sebut dah, malaikat ni dia mengiyakan hak sebelah ni, bukan mengiyakan apa yang Dajjal bagi tahu. Tapi manusia tak nampak, dia nampak hak sebelah ni saja. Ini di antara ujian yang mana Dajjal akan bawa kepada kita.
Dan bila mana ada di kalangan-kalangan mereka yang tak percaya dengan dia, betul ke Dajjal ni Tuhan? Yang mungkin tak percaya ni ada iman sikit lah. Yang tak ada iman ni memang ikut Dajjal terus. Yang ada iman sikit, dia kata betul ke Dajjal ni Tuhan? Maka tuan-tuan sekalian, Dajjal ni boleh menghidupkan orang yang telah mati. Menghidupkan orang telah mati, mana apa? Oh, ini kerja Tuhan lah ni. Boleh menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Di saat itu Dajjal akan tanya pemuda yang mana asa macam waswah tadi tu, datang ke sini wahai anak muda, adakah kamu percaya aku ni Tuhan? Dah kalau betul mu ni Tuhan, boleh hidupkan orang mati tak? Dia kata boleh. Aku akan menghidupkan mak ayahmu yang telah mati. Tuan-tuan sekalian, ketika itulah syaitan ini yang menjadi tentera Dajjal, dia akan menjadi macam mak ayah dia. Syaitan ni, yang mana syaitan ni pun jadi tentera Dajjal. Nak kata apa lagi? Punya jahat ni syaitan ni tuan-tuan sekalian. Mana apa, dia sanggup menjadi tentera Dajjal. Yang penting bagi dia, aku nak sesatkan anak Adam ini. Maka dengan tiba-tiba mak ayah dibangun daripada kubur, yang mana syaitan menyerupai mak ayah dia, bagi tahu, wahai anak, ikutlah Dajjal. Allahu Akbar. Anak tadi iman sikit dah. Iman bapa nak ada ni, kita kata pun kalau gitu betul sungguh dah Dajjal ni Tuhan. Jadi ikutlah, mak ayah kata ikutlah Dajjal. Bila tuan-tuan sekalian, apa yang jadi, anak tadi pun ikutlah Dajjal. Ini yang berlaku. Nak cerita bagaimana ujian fitnah sangat dahsyat pada akhir zaman ini kalau kita tak kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala mengatakan, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Dan aku perintahkan, hendaklah kamu menyembah aku, inilah jalan yang lurus. Allah Taala kata wa ani'buduni, aku perintahkan hendaklah kamu sembah aku ni, inilah jalan yang lurus. Hadza siratun mustaqim, kata Allah. Yang mana ayat ini menerangkan bahawa para rasul telah perintahkan umat manusia. Para rasul telah menyampaikan segala ajaran dalam kitab-kitab mereka. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ani'budullah wajtanibut taghut. Inilah yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu sampailah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ani'budullah wajtanibut taghut. Supaya sembah Allah, jangan sembah tagut. Sembah Allah, jangan sembah tagut. Tengok-tengok ramai juga yang sembah tagut. Tagut-tagut ni apa? Termasuklah tadi tu syaitan, berhala, dewa-dewa dan sebagainya, matahari ke bulan ke. Bagi mereka yang menyembah selain daripada Allah, itulah tagut. Tuan-tuan sekalian, jadi jalan kebenaran ini, itulah jalan yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Taala mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan aku ni jalan yang lurus. Wala fattabi'uh, kamu kena ikut jalan lurus ni. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Nanti kamu akan berpecah belah. Fatafarraqa an sabili. Sampai Nabi, tuan-tuan sekalian, Nabi pergi lukis. Nabi nak suruh sahabat ni faham, Nabi ambil satu batang kayu, Nabi lukis kat pasir. Hak ni jalan lurus. Nabi buat, yang ni jalan lurus. Kemudian Nabi lukis pada atas ni, atas ni, atas bawah. Jangan ikut jalan selain daripada ni. Ini jalan syaitan. Ikutlah jalan yang lurus. Inilah jalan agama Allah, jalan Islam. Yang Nabi ajar pada kita, tuan-tuan sekalian. Tapi ramai manusia yang mana dah ikut jalan yang lurus ini. Ramai yang ikut jalan yang bersimpang siur, yang berpecah belah daripadanya. Maka mereka ni akan terpesong kepada kesesatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, daripada Muaz bin Jabal, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, khudhul ata'a ma dama ata'an, ambillah pemberian selama mana ia kekal sebagai pemberian. Kalau benda tu namanya beri, maka boleh kita ambil. Nabi kata, ambillah pemberian, khudhul ata' ma dama ata'. Kalau benda tu orang beri, mana benda yang memang pemberian, kita boleh ambil. Fa idza sara rishwatan fid din fala ta'khuzuhu. Apabila dia bertukar menjadi rasuah dari segi agama, jangan kamu ambil. Nabi kata. Kadang-kadang ni hak beri-beri ni ditukar jadi rasuah. Ni ramai mana pada hari ni. Tak kira daripada atas sampai ke bawah, ramai mana yang ambil jalan mudah dengan cara rasuah. Maka Nabi sebut jelas, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang hak bagi rasuah, orang hak terima rasuah, dua-dua dalam neraka. Senang. Pasal apa? Mu terima, mu beri. Tak kira daripada atas sampai ke bawah, tuan-tuan sekalian. Ramai mana yang mengambil rasuah ni. Tak kira lah siapa-siapa sekalipun. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta dengan cara yang batil sesama kamu ni. Ni dengan cara rasuah ni. Walastum bitariki, maka janganlah kamu mengambilnya, yamna'kum al-faqra wal hajah. Namun kenyataannya kamu tidak akan meninggalkan rasuah itu. Kerana apa? Kamu takut menjadi fakir dan kamu sangat berhajat untuk mengambilnya. Oleh kerana takut sangat jadi miskin, takut sangat berhajat sangat nak jadi kaya, maka ambil rasuah. Ni Nabi sebut. Maka Nabi pesan, ala inna rahal Islam dairatun. Ketahuilah bahawasanya Nabi kata, rahal Islam, roda kitaran Islam ini akan berpusing. Roda kitaran Islam ni akan berpusing. Kena ingat tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang Islam ni duduk di atas, kadang-kadang Islam ni duduk di bawah, kadang-kadang Islam ni duduk di kanan, kadang-kadang duduk di kiri. Macam ombak lah, ada pasal surut dia. Dulu Islam menang. Zaman sahabat, zaman Nabi, zaman khulafa, zaman tu Islam duduk di atas. Zaman kita ni Islam duduk bawah. Kenapa yang berkuasa pada hari ini orang barat? Maka Nabi pesan pada kita, yang mana kamu kena faduru ma'al kitabi haitsu dara. Di mana saja Alkitab itu berpusing, kamu kena bersama dengan Islam tadi. Dah kira pusing yang dari mana, kita kena bersama dengan Islam. Jangan pula bila Islam menang baru nak sama dengan Islam. Bila Islam kalah, tinggal Islam. Ini yang berlaku. Bila kalah, tinggal. Bila menang, cari. Ini yang berlaku. Kenapa? Nak kepada dunia. Bila Islam kalah, mu tak bagi ke Islam. Maka Nabi pesan, kamu kena bersama-sama dengan Islam. Ingatlah sesungguhnya Al-Quran dan orang-orang yang berkuasa saling bertelingkah. Ala innal kitaba wa sultan sayaftariqan, Nabi kata. Al-Quran ini, Nabi kata apa? Dan orang-orang yang berkuasa saling bertelingkah. Maka Nabi pesan, fala tufarikul al-kitab. Jangan kamu berpisah dengan Al-Quranul Karim. Pemimpin dengan Al-Quran ini dia akan balas Pak Mau ni. Kenapa? Kerana ada pemimpin yang tak ikut Al-Quran, yang tak ikut ajaran Islam. Maka Nabi kata apa? Faduru ma'al kitab. Pemimpin mari macam mana sekalipun, kamu kena ikut Al-Quran, ikut Islam. Kemudian Nabi kata, ala innahu sayakunu alaikum umara'un yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Maka Nabi mengatakan, ingatlah, akan ada di kalangan kamu umara', pemimpin-pemimpin, raja-raja, ketua-ketua yang berhukum berpihak kepada mereka, bukannya berhukum berpihak kepada kamu. Ini
Dia akan mari pemimpin-pemimpin macam ni. Yang mana kena ikut dia. Bukannya ikut Al-Quran, bukan ikut hadis Nabi, bukannya ikut Islam. Yang mana jika kamu mengingkari ni, kata Nabi, in asaitumuhum qatalukum. Kalau kamu mengingkarinya, mereka akan bunuh kamu. Dan jika kamu mentaatinya, mereka akan menyesatkan kamu. Wa in ata'tumuhum adallukum. Tuan-tuan, ini pesanan Nabi SAW. Yang mana pentingnya kita mengikut Al-Quran dan Sunnah ni. Marilah pemimpin macam mana sekalipun, kena ikut yang mana Al-Quran suruh, tuan-tuan sekalian. Qalu ya Rasulullah kaifa tasna'. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak buat? Yang mana kalau kami dah ikut, dia akan bunuh kami. Tapi kalau kami ikut, dia akan menyesatkan kami. Maka sahabat tanya, kaifa nasna' ya Rasulullah, nak buat lagu mana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, kama sana'a ashabu Isa ibn Maryam, nushiru bil manashir wa humilu 'ala al-khashab, mautun fi ta'atillahi khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Allahu akbar. Nabi mengatakan, lakukanlah sebagaimana sahabat-sahabat Isa ibn Maryam. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi Isa ni, Hawariyun, yang mana mereka ni sanggup dibelah kepala mereka, digergaji kepala mereka, dan jasad-jasad mereka dengan gergaji-gergaji, dan disula pada kayu-kayu. Allahu akbar. Apa yang jadi kepada Hawariyun, mereka-mereka yang membantu Nabi Musa AS, mereka dibunuh. Kenapa? Mempertahankan Nabi Isa AS. Maka Nabi kata, mati dalam keadaan taatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Kita mati dalam keadaan kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada kita hidup dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa guna kita hidup kalau hidup dalam keadaan derhaka pada Allah? Baik kita mati dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, ini di antara pesanan Nabi SAW, nak suruhnya kita ni ikut sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah sampai tahap kita mati sekalipun, biarlah mati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hidup dalam keadaan derhaka, buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesanan Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, 2 ayat saja pada malam ini, yang mana akan dapat kita jadikan sebagai pengajaran, yang mana tugas Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala tadi untuk mengajak kita ni supaya apa? Ikutlah jalan yang lurus, jangan ikut jalan syaitan yang durjana, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali itulah pada malam ni tuan-tuan sekalian, InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kurang dan yang lemah datang daripada yang bersendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسبح كفر سورة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم أكرمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami Jannatul Firdaus, kumpulkanlah kami seperti mana kami berkumpul pada malam ini dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.